Seperti mana yang sama-sama kita maklumi dan seperti mana yang sama-sama kita sedia mendengar dan juga mungkin pernah terbaca di mana-mana media massa bahawasanya besok cuti. Betul ke? Ada setengah-setengah negeri cuti lah, setengah-setengah negeri atas sambutan apa ni? Sambutan hari kebesaran Islam setengah-setengah negeri. Tetapi kita di Sabah tidak cuti kan? Tidak cuti. Mungkin setengah-setengah negeri yang lain lah. Kebanyakan masjid-masjid di seluruh negara ini apabila tibanya 27 hari bulan Rajab genap pada esok hari dan pada malam ini adalah malam 27 Rajab. Betul? Kita akan mengimbau suatu peristiwa agung, suatu kisah yang penting di sisi umat Islam, khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu peristiwa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dibawa dan dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini berlaku tidak lain dan tidak bukan adalah untuk, sebahagian ulama mengatakan adalah untuk mengubat, memberi sedikit penawar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana berlaku dua peristiwa penting, dua kejadian yang penting yang membawa kepada duka citanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua peristiwa itu seperti mana yang sering kita dengar dan kita ketahui, tidak lain dan tidak bukan ialah peristiwa wafatnya pacik baginda Abu Talib, dan peristiwa wafatnya isteri baginda yaitu Khadijah binti Khuwailid. Tahun yang dimana kedua orang penting itu telah pergi meninggalkan baginda dipanggil Amul Hazn, tahun duka cita. Kedua insan mulia ini, Khadijah binti Khuwailid dan juga paciknya Abu Talib ini, membantu baginda, sangat banyak membantu baginda, sehingga kan Khadijah ini di antara orang yang terlalu banyak berkorban untuk baginda di dalam perjuangan Islam. Maka lantaran daripada itu, perasaan duka cita tidaklah dapat dihindarkan daripada hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk memberi sedikit kegembiraan, mengubat duka cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Allah Subhanahu wa taala telah menjemput baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bermulalah kisah suatu perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama suatu peristiwa Isra wal Mi'raj. Bilakah peristiwa itu berlaku?
Sepakat ulama mengatakan peristiwa itu berlaku pada malam 27 hari bulan Rajab. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang maksudnya maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di dalam bahasa Arab perkataan asra ini bermaksud melakukan perjalanan pada waktu malam. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu tidak berlaku di waktu siang. Ianya berlaku di waktu malam, asra. Sementara perkataan Isra yang bermaksud memperjalankan seseorang di waktu malam. Siapa yang memperjalankan seseorang? Yakni Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Mana mungkin Nabi itu berjalan sendiri? Sebab Nabi itu manusia biasa, bukan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala asra bi'abdihi, memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala perkataan Mi'raj pula bermaksud laluan ke atas atau tangga yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis ke langit yang pertama dan seterusnya. Dalam Al-Quran kisah ini diceritakan pada ayat 1 surah Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam, yakni siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari dari Makkah, Masjidil Haram ni dari Makkah ke Masjidil Aqsa bukan di Madinah ya, di Palestin yang kami berkati sekelilingnya. Yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ijma' ulama bersepakat bahawasanya Isra dan Mi'raj itu adalah Nabi, jasadnya dan rohnya. Jasadnya dan rohnya, dan adalah keduanya itu pada malam peristiwa Isra itu adalah pada tahun Hijrah, yang mana telah wafat isteri baginda yang baginda cintai, yaitu Khadijah binti Khuwailid, dan juga telah matinya atau wafatnya paci baginda, yaitu
Abu Talib. Maka pada malam tersebut, kira-kira setahun selepas ataupun setengah tahun selepas wafatnya Khadijah binti Khuwailid dan juga pakciknya Abu Talib, maka turunlah malaikat Jibril datang bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril. Maka didatangkanlah daripada air Zam-Zam untuk menyuci hati di dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah Nabi ditelentangkan dan dibelah dada Nabi, maka didatangkan oleh malaikat Mikail. Sebab yang datang berjumpa Nabi ini dua orang malaikat, satu malaikat Jibril, satu malaikat Mikail. Maka setelah didatangkan air Zam-Zam satu bejana, maka dicucilah hati Nabi sehingga menjadi sebersih-bersihnya, dibuangkan segala kekotoran dan kebatilan yang ada di dalam hati Nabi. Maka kemudian dicuci pula jantung baginda. Dan apabila dicuci dan dibersihkan jantung baginda itu dengan air Zam-Zam, maka keluarlah segala darah-darah hitam dan juga segala kekotoran yang ada pada hati baginda, yang mana itulah di setiap hal daripada kita ada kekotoran-kekotoran yang terdapat dalam hati kita, sebab belum lagi dicuci pakai air Zam-Zam. Jadi cara kita cuci macam mana? Cara kita cuci dengan memperbanyakkan istighfar daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidaklah sama seperti mana malaikat membelah dada Nabi dan membersihkan dan menyuci hati dan jantung Nabi. Maka setelah dibersihkan dan dibuang segala kekotoran dan juga kebatilan di hati Nabi dan di jantung itu, maka Jibril pun mendatangkan dan menuangkan ke dalam dadanya hikmah dan iman. Sudah bersih hati Nabi, dah hilang segala kekotorannya dengan air Zam-Zam, maka Jibril pun menuangkan, mengisi, meletakkan ke dalam jantung Nabi itu dengan hikmah dan iman. Maka menuangkanlah malaikat Jibril ke dalam hatinya itu iman dan ilmu, keyakinan terhadap Islam. Maka setelah proses itu selesai, maka malaikat Jibril pun menutup kembali dada Nabi dan kalau sekarang ni selepas operation dijahit tangan, dijahit. Tetapi yang hebatnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olahnya dada Nabi itu tidak pernah dibedah, tak nampak pun apa-apa kesan bedah. Kalau kita sekarang kalau kena bedah memang ada kesan jahitan, kan, ada kesan dan parut dia. Tetapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kesan kelihatan di dada baginda, walaupun setelah dibedah oleh malaikat Jibril, dibuang segala kekotoran dan kebatilan di dalam hati baginda dan diisi dadanya dengan iman dan takwa. Baik,
Setelah proses itu selesai, maka didatangkanlah suatu tunggangan daripada syurga yang berpelana lagi berkekang, suatu haiwan yang berwarna putih, lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada bagal. 4 kakinya yang amat pantas perjalanannya. Maka apabila satu kali langkah, sejauh mata memandang, sangat pantas, kalah lagi cahaya. Satu kali langkah saja, jauhnya itu sejauh mata memandang. Hebatnya burak ni. Apabila naik bukit, kaki belakang jadi panjang, supaya dah perjalanan tu stabil. Kalau kita naik bukit, kalau naik kenderaan dia begini kan, jangankan naik unta ataupun naik haiwan, naik kenderaan pun kalau naik bukit kita akan mendongak. Tetapi keistimewaannya burak ini, apabila naik bukit kakinya panjang, kaki belakang panjang. Kalau turun bukit, kaki depannya panjang, kaki belakang stabil. Jadi dia sentiasa rata saja berjalan. Keistimewaannya burak. Jadi apabila burak itu dah datang di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia rasa tak selesa burak ni. Dia macam seolah-olah tidak membenarkan dia ni ditunggangi oleh orang lain. Maka apabila keadaan jadi begitu, maka malaikat Jibril pun memegang leher burak dan berbisik ke telinganya, "Wahai burak, kalau bahasa kita ni baik-baik yang menunggang kau ini ialah kekasih Allah," dia bilang. Maka setelah malaikat Jibril berbisik kepada burak dengan ayat yang sedemikian, maka berpeluhlah burak, berpeluh-peluh, sebab dia membawa kekasih Allah Subhanahu wa taala. Burak ni pun memilih orang juga rupanya untuk ditunggangi, sebab haiwan daripada syurga didatangkan. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka bermulalah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Makkah ke Palestin. Perjalanannya itu, peristiwa Isra Mi'raj itu berlaku berapa hari? 1 malam. Berlaku 1 malam daripada Makkah ke Palestin, Sidratul Muntaha kembali ke Makkah. Berlaku hanya dalam satu malam saja, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak peristiwa yang berlaku semasa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Palestin. Di antara peristiwa yang berlaku semasa perjalanan baginda itu adalah apabila tengah perjalanan, baginda diperintahkan oleh dan diberitahu oleh malaikat Jibril untuk turun solat 2 rakaat di suatu tempat. Maka setelah malaikat Jibril solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat, maka setelah naik semula, malaikat Jibril pun bertanya kepada Nabi, "Wahai Muhammad, tahukah kamu apakah tempat itu?" Maka Nabi pun menjawab, "Aku tidak tahu, wahai Jibril." Maka Nabi menjawab, "Itulah Bait Laham, tempat di mana Nabi Allah Isa alaihi salam diperanakkan." Itu adalah tempat
Yang pertama, yang Nabi ataupun malaikat Jibril memberitahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa itu sudah berlaku kan? Nabi Isa sudah lama berlaku. Tetapi pada waktu Nabi itu, Nabi Muhammad pun diberitakan juga kepada oleh Jibril peristiwa tersebut. Dan mereka pun meneruskan lagi perjalanan. Tiba suatu tempat, Nabi pun disuruh turun lagi. Jibril bilang, wahai Muhammad, solatlah engkau 2 rakaat di tempat ini. Maunya untuk menghormati tempat itu, untuk supaya apa? Mengetahui sebagai tanda hormat di tempat-tempat yang bersejarah ataupun tempat-tempat yang utama. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat dan naik semula ke Burak, maka malaikat Jibril pun bertanya lagi, adakah engkau tahu tempat yang kau solat tadi? Maka Nabi menjawab, aku pun tidak tahu apakah tempat itu. Maka Jibril pun beritahu, itulah tempat di mana kamu akan berpindah suatu hari nanti, yaitu Madinah. Madinah. Jadi antara peristiwa yang lain lagi semasa perjalanan itu ialah Nabi melalui suatu tempat di mana suatu kaum sedang mengetam hasil, mengambil hasil. Hasilnya itu sudah diketam, tumbuh lagi, keluar lagi hasil. Macam padilah, sudah diambil hasilnya, habis sudah, keluar lagi hasilnya. Suatu yang menakjubkan lah. Jadi Nabi pun, malaikat Jibril pun bertanya, wahai Muhammad, engkau tahukah siapa mereka itu? Siapa kaum itu? Maka Nabi Muhammad jawab, saya tidak tahu. Maka diberitakan bahawasanya kaum itu adalah golongan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, yang menegakkan kalimah Allah dalam niat mereka untuk menegakkan syiar Islam. Baik, perjalanan itu pun diteruskan. Perjalanan itu diteruskan hinggalah tiba di suatu kawasan yang mana bau yang harum tercium oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bertanya kepada Jibril, ya Jibril, apa bau yang harum ini? Maka Jibril pun menjawab soalan Nabi itu, ialah inilah bau masyitah. Inilah bau masyitah, yakni perempuan yang bekerja sebagai tukang sikat rambut Nabi, tukang sikat rambut anak Fir'aun, yang mana bau yang harum ini bau masyitah, bau anaknya dan bau suaminya. Masyitah ni kerja dia ialah menyisir rambut anak Fir'aun, tukang jaga anak lah, tukang asuh anak Fir'aun. Dia setiap kali sisir itu jatuh, maka Masyitah pun pungut bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah, binasalah Fir'aun. Setiap kali jatuh sisir dia akan sebut begitu. Sedangkan yang disisirnya ini anak Fir'aun. Jadi anaknya pun berkata, adakah kamu mempunyai Tuhan selain ayahku? Anaknya tanya pada Masyitah, adakah kamu mempunyai Tuhan selain ayahku? Maka jawab Masyitah, bahkan Tuhan ayahmu dan Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan yakin dan beraninya, dengan penuh hikmah dan juga penuh keyakinan, Masyitah pun menjawab dan menerangkan kepada anak Fir'aun itu
Maka apa jawab Fir'aun? Anaknya, adakah redha engkau wahai Masyidah, aku kabarkan atau aku bagi tahu pada bapakku? Kau setujukah? Ada gitu Dia tanya lagi, kau setujukah kalau saya laporkan benda ini kepada bapakku? Maka jawab Masyidah, bahkan pergilah mengkhabarkan, bagi tahulah pada Fir'aun. Maka setelah si anaknya itu bagi tahu, dipanggillah Masyidah itu tadi dan dipendekkan cerita. Akhirnya kata Fir'aun, kembalilah kamu kepada ajaran agama kamu. Maka apa jawab Masyidah? Masyidah jawab, aku tidak sekali-kali akan kembali kepada agamaku, yakni aku akan tetap dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka itu kekal dan dipanggil dia juga bapaknya, yakni suami kepada Masyidah itu tadi. Yang mana akhirnya Fir'aun berkata, sekiranya kamu tidak ingin kembali kepada agama kamu, maka aku akan bunuh kamu. Maka dibunuhlah Masyidah. Fir'aun menyediakan satu kawah yang sangat besar, kawah daripada tembaga, yang mana airnya yang menggelegak. Air yang menggelegak itu kemudian terjunlah, pertama sekali terjun ialah suaminya dan anaknya yang besar, belum lagi anak yang kecil. Masyidahnya ada dua anak, satu anak yang besar, satu yang kecil. Pertama sekali terjun bapaknya dan anak yang besar. Sudah terjun, sekarang Masyidah tinggal dia dan anak yang kecil menyusu, masih kecil lagi. Jadi biasanya naluri seorang perempuan ni, dia sangat kasihan tahu kepada anaknya. Biarlah berlaku apa-apa pada dia, tapi kepada anaknya jangan. Jadi dia pun berkata ke Fir'aun, ya Fir'aun, biarlah aku saja yang terjun, so aku yang bersalah pada hal ini. Pada pandangan kamu, biarlah anakku saya yang hidup. Maka pada waktu itu anaknya bercakap, memberitahu kepada ibunya, wahai ibu, inilah antara keajaiban yang berlaku kepada kanak-kanak, antaranya ialah anak Masyidah yang masih kecil. Wahai ibu, terjunlah engkau. Anaknya itu berkata, terjunlah engkau. Maka mendengar kata-kata itu, maka Masyidah pun masuk dan terjunlah ke dalam kawah tembaga itu bersama anaknya yang kecil itu. Maka sampai itulah berbaunya haruman Masyidah itu, sehingga apabila peristiwa Isra dan Mi'raj itu pun masih lagi tercium baunya. Baiklah, terdapat lagi beberapa peristiwa yang berlaku semasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra, berjalan daripada Mekah ke Palestin. Antaranya lagi peristiwa yang baginda lalui ialah melalui beberapa kaum yang mana mereka ini menggunting lidah dan bibirnya masing-masing dengan penggunting besi. Setiap kali gunting kembali pula seperti dahulunya, tidak ada lumpuh ataupun sudah gunting tumbuh balik, sudah gunting tumbuh balik lidah dan bibir mereka. Maka sabda Nabi, siapa ini wahai Jibril? Maka Jibril menjawab, inilah orang-orang yang mengajarkan manusia dengan tiada sebenarnya daripada umatmu ya Muhammad, dan tiada ia kerjakan bagi dirinya. Orang-orang ni cakap saja, suruh itu dan ini, tapi dia sendiri pun tidak buat.
kaum itu. Kemudian baginda lalu lagi suatu kaum. Banyak ini peristiwa ni. Baginda lalu lagi suatu kaum yang mana kaum itu kuku mereka diperbuat daripada tembaga. Menggaruk-garuk mereka itu muka dan dada mereka sehingga keluar daging dan darah. Setiap kali digaruk, terkeluarlah darah, terkeluarlah daging sampai hancur. Sebab kukunya itu diperbuat daripada tembaga. Setelah begitu kembali seperti asal. Maka malaikat bertanya, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa ini ya Jibril? Maka Jibril pun menjawab, inilah mereka yang memakan akan daging manusia dengan mengumpat-ngumpat dan menjatuh pada kemaluan manusia, yaitu mengumpat-ngumpat saudaranya sendiri. Baiklah, lalu lagi suatu kaum. Kaum tersebut ialah yang mana kaum itu datang pula kepada kaum lelaki, yang mana kaum lelaki ini menghimpunkan beberapa bekas kayu yang tiada kuasa membawa dia. Maksudnya ada beberapa lelaki daripada satu kaum sedang menyiapkan ataupun mengambil kayu api. Kayu api ni ya, kayu untuk dibakar. Ambil, kumpul kayu api, kumpul banyak-banyak sampai tak boleh dibawa. Sekali mengangkat berat, tapi masih juga mau kumpul. Jadi hairanlah Nabi, ya Jibril, siapa mereka ini? Maka inilah lelaki daripada umatmu wahai Muhammad yang ada padanya beberapa tanggungjawab dan amanah, tapi amanah-amanah tersebut dia tidak mampu menunaikannya, tapi dia mau tambah lagi amanah yang lain. Nah, inilah keadaan-keadaan yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai satu ketika baginda lalu adalah seorang diseru oleh seorang tua. Maka orang tua itu menjawab, ya Muhammad, unzirni as'aluka. Ada satu orang menyapa Nabi, wahai Muhammad, tunggulah sekejap. Kena sapa dia kan, Muhammad tunggu sekejap. Tapi Nabi tidak menoleh dan tidak menjawab. Nabi terus saja. Kemudian dia tanya Jibril, wahai Jibril, siapa tadi tu? Jibril menjawab, inilah seru Yahudi. Orang Yahudi. Nasib baik Tuan tidak jawab. Kalau Tuan jawab tadi, maka kebanyakan umatmu wahai Muhammad akan menjadi Yahudi. Maka berjalan lagi perjalanan itu. Banyak peristiwa ni, perjalanan daripada Mekah ke Palestin ni. Lalu lagi satu orang menyapa Nabi lagi, menyeru Nabi lagi, ya Muhammad, unzurni, tunggu Muhammad. Nabi pun tidak menjawab juga. Nabi pun berlalu begitu. Kemudian dia tanya Jibril, wahai Jibril, siapa tadi itu? Itu adalah Nasrani. Kalau kau tanya, kalau kau jawab, nescaya dia akan, kebanyakan daripada umatmu akan menjadi Nasrani. Itulah situasi yang berlaku semasa perjalanan Nabi daripada Mekah ke Palestin. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sehinggalah Nabi tiba di
Palestin, iaitu di Masjidil Aqsa. Di situlah apabila Nabi tiba di Masjidil Aqsa, dan Nabi pun menambatkan ataupun mengikat tali burak itu kan, dia ada tali, dia ada kekang, dia ada pelana. Nabi pun ikat kekangannya dan baginda masuk ke dalam masjid. Dan baginda masuk itu pada pintu kanan hingga sampai ke masjid, dan Nabi pun masuk ke dalam masjid daripada pintu menghala ke matahari dan bulan. Kemudian Nabi pun bersembahyang 2 rakaat bersama Jibril, iaitu sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Maka tatkala selesai solat tahiyatul masjid, makin ramai orang datang. Makin ramai orang yang datang untuk sama-sama solat. Maka orang-orang yang datang tu semua mengenal Nabi. Orang-orang yang ramai yang datang tu semua kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah suatu daripada keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jika kita sambung cerita ini maka mungkin akan panjang lagi, tetapi kita akan simpulkan dengan beberapa perkara. Kalau kita sambung, maka cerita itu akan naik ke langit pertama hingga ke langit yang ketujuh, yang mana setiap tingkat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diiringi oleh malaikat Jibril bertemu dengan beberapa orang nabi lagi di setiap pintu langit. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, setiap pintu langit itu adalah tertutup. Setiap pintu langit itu adalah tertutup, sehinggalah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibuka. Maknanya bukan sembarangan orang lah, ataupun bukan sembarangan makhluk yang boleh masuk pergi langit kedua, pergi langit ketiga, langit keempat. Tak boleh sembarangan, sebab ianya tertutup. Dan orang tak boleh, mana-mana makhluk tak boleh pergi ke langit kedua tanpa melalui pintu. Bukan? Tanpa melalui pintu, tetapi mesti melalui pintu, dan pintu-pintu itu sentiasa dikawal dan tertutup. Dan pintu-pintu itu ada nabi-nabi yang menjaganya, hinggalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui setiap pintu itu hingga ke langit yang ketujuh. Dan setiap pintu itu yang mana didatangkan ataupun datang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu malaikat Jibril alaihi salam. Apabila diseru, wahai Nabi Allah yang menjaga pintu, tolong buka pintu ni, aku datang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka semua nabi nabi yang menjaga pintu itu pun membuka, memberi kebenaran untuk Jibril dan Nabi Muhammad serta Burak meneruskan perjalanannya. Sehinggalah sampai ke langit yang ketujuh. Apabila sampai langit yang ketujuh, maka Jibril pun memaklumkan kepada Nabi bahwasanya wahai Muhammad, aku hanya boleh meneman ataupun mengiringmu sampai setakat ni saja, sampai ke langit yang ke-7. Aku tidak diizinkan oleh Allah untuk
sampai ke bertemu dengannya, yakni di Sidratul Muntaha. Itu adalah sesuatu yang istimewa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.